Okey, baik. Jadi cikgu harap depan kamu ada buku teks. Okey, macam biasa cikgu punya reference utama adalah buku teks dan hari ini memang cikgu akan gunakan bahan daripada buku teks iaitu aktiviti 6.4. Okey, aktiviti 6.4 sebab kalau ikut dari segi konsepnya tak banyak. Tiga benda, tiga perkara berkaitan dengan sifat kimia asid. Okey, jadi hari ni kita nak tengok sifat kimia asid. Untuk subtopik 6.4 ni, dia ada dua lah. Dia ada dibahagikan kepada dua iaitu sifat kimia asid dan juga alkali. Tapi untuk hari ini, kita nak fokus kepada sifat kimia asid dahulu. Sebab ada banyak konsep, ada banyak teknikal yang kamu kena tahu tentang sifat kimia asid ini yang mana dia akan melibatkan 3 eksperimen. Okey, 3 eksperimen. Kalau dekat sekolah memang kita boleh buat eksperimen ni. Memang eksperimen yang simple kita boleh buat dan kamu boleh lihat keputusan. Tapi sebab cikgu pun cari eksperimen yang berkaitan ni macam tak ada. Tak ada macam tak ada yang ditunjukkan langkah-langkah dalam menjalankan eksperimen ini. Jadi untuk hari ni kita nak lihat teori tentang eksperimen 6.4 berkaitan dengan sifat kimia asid. Okey, sebelum kita pergi kepada aktiviti 6.4, kita tengok dulu bila kita sebut tentang sifat kimia asid ini, kita boleh bahagikan, even asid itu sendiri, even asid itu sendiri kita boleh bahagikan dia kepada dua sifat lah, iaitu sifat alkali, sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey, jadi untuk sifat kimia asid ini, kita nak lihat yang lain daripada apa yang kita dah belajar sebelum ini di peringkat menengah rendah. Yang mana kita dah tahu sifat asid tu dia rasa dia masam. Ini kamu dah pernah belajar di peringkat menengah rendah. Okey, ini sifat umum asid. Dia masam, menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah. Yang ini kamu pun dah tahu. Dan mempunyai pH kurang daripada 7. Ini adalah sifat asid yang ada dalam sifat fizik asid yang kita dah pernah belajar sebelum ini. Okey, untuk kita belajar sifat kimia, kita kena rujuk kepada tindak balas antara asid, antara asid dengan bahan lain. Okey, jadi bahan apa? Ada 3 bahan, ada 3 bahan yang mana kita perlu lihat hari ini, iaitu yang pertama asid bertindak balas dengan base. Dengan base. Base ni adalah alkali yang tak ada air. Dia bukannya larutan alkali, dia adalah base. Tapi dia bersifat dia boleh menunjukkan sifat alkali lah. Jadi biasanya base ini adalah oksida logam atau hidroksida logam. Nanti kita akan pergi satu persatu. Okey, itu yang pertama. Ini yang pertamalah yang kamu perlu tahu, iaitu tindak balas asid dengan base. Dia akan hasilkan garam dan air. So hasil dia adalah garam dan air. Okey, yang kedua, sifat kimia asid yang kedua ialah bila asid bertindak balas dengan logam reaktif. Logam reaktif. Jadi nanti cikgu akan terang logam reaktif ni. Kalau kamu ingat semasa di tingkatan 3, kamu ada belajar bab 7 tajuk mineral, dalam tu kita belajar logam juga. Logam reaktif ini biasanya untuk untuk topik kimia. Untuk topik ini kamu kena ingat logam reaktif yang biasa diguna dalam makmal ada 3, iaitu sama ada magnesium, sama ada magnesium, sama ada aluminium ataupun zinc. So ada 3 lah, sama ada magnesium, aluminium ataupun zinc. Ini 3 logam reaktif yang kita boleh gunakan untuk bertindak balas dengan asid. So hasilnya bila asid bertindak balas dengan logam reaktif ini, dia akan hasilkan garam dan juga gas hidrogen. Ini H22 dia dekat bawah. Ni cara tulis hidrogen salah ni. Hidrogen dia mesti H2 kat bawah, bukan H2 sebelah macam tu. Jadi gas hidrogen dan juga garam akan dihasilkan bila asid bertindak balas dengan logam reaktif. Dan yang ketiga, bila asid bertindak balas dengan karbonat logam. Karbonat logam ni maknanya apa-apa logam yang hujung dia ada karbonat. Contoh zinc karbonat,
kuprum karbonat, magnesium karbonat. Hujung dia ada CO3 ataupun karbonat. Okey, simbol karbonat CO3 lah simbol kimia dia. Jadi apa-apa logam macam magnesium karbonat, aluminium karbonat, zinc karbonat, apa-apa logam yang hujung dia ada karbonat. So bila bertindak balas dengan asid akan menghasilkan garam, okey, air dan juga gas karbon dioksida. Again, ni pun cara tulis salah ni, dia sepatutnya subscript kat bawah. Okay, dia bukan macam tu, dia kena kat bawah. Okay, CO2. Alright, jadi dia akan hasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. Jadi ini adalah 3 sifat kimia asid yang kamu perlu ingat dan perlu faham. Kalau dalam soalan dia tanya, kamu mesti boleh bezakan yang ini apa, ni logam ke, ni logam reaktif ke ataupun ini karbonat logam. Okay, kalau logam reaktif dia logam saja, nama logam tu saja, magnesium, serbuk magnesium atau pita magnesium, pita aluminium, pita zinc atau serbuk zinc, dia tidak ada karbonat hujung dia. Kalau logam karbonat, dia hujung dia ada karbonat lah. Okay, boleh faham tak? Jadi ini 3 konsep asas, okay, 3 perkara asas yang kamu mesti ingat untuk tindak balas ataupun untuk mengkaji sifat kimia asid. Okey, apabila asid bertindak balas dengan bahan-bahan lain. Okey, ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada ni senyap lah. Cikgu stop presenting dulu. Okey. Cikgu ada 12 orang baru. Yang lain semua tak mau masuk kelas ni. Okey, seterusnya cikgu nak refer kepada buku teks kamu. Buku teks yang ada page ini. Mana? Ada tak? Cikgu ada present tak? Okey. Okey, nampak tak? Kamu punya buku teks. Muka surat berapa ni? Muka surat berapa ni? Cikgu nak fokus kepada aktiviti 6.4 ni. Okey, aktiviti 6.4. Nampak tak cikgu present? Kalau dalam buku teks kamu muka dalam buku teks kamu muka surat berapa ni? 152. Okey, 152. Nampak ni? Okey, muka surat 152. So semua ada buku teks depan? Semua ada buku teks tak? Ada. Ada. Okey, bagus. Akmal ada. Yang lain? Korang ni kan kalau cikgu tak menjerit suruh buka mic, memang tak ertilah nak jawab kan? Okey, ada tak? Ada. Okey, bagus macam tu lah. Bagi bising sikit. Tak adalah suara cikgu je yang bising kan? Okey, baik. Aktiviti 6.4. Okey, apa yang kamu akan lihat dalam aktiviti 6.4 ini adalah 3 sifat kimia asid yang kita dah pergi tadi, cikgu dah terangkan tadi. Okey, cuma kali ini kita nak lihat bagaimana dia dilakukan di dalam makmal. Walaupun kita tak boleh buat dalam makmal, tetapi kamu kena faham konsepnya. Kamu kena tahu nak tengok pemerhatiannya macam mana. Okey, kamu kena faham apa bahan-bahan yang digunakan. Okey, tadi kita dah belajar asid campur dengan base, dia akan dapat garam dan air. Okey, itu memang konsep, itu teorinya. Jadi sekarang kita nak tengok bagaimana ia dilakukan di dalam makmal. Okey, kita lihat yang pertama ni, kita ada tindak balas dengan asid. Okey, kita ada tindak balas, dengan asid pula. Tindak balas asid dengan base. Okey, tindak balas asid dengan base. Okey, jadi kita lihat yang pertama dia dengan base. Okey, apa asid yang digunakan dalam ni? Kita gunakan asid sulfurik. Okey, kemudian kita tambahkan serbuk kuprum 2 oksida. Jadi macam tadi cikgu cakap, base ni apa-apa logam oksida. Sekejap tulisan cikgu. Okey, oksida ataupun hidroksida. Okey, oksida ataupun hidroksida. Maksudnya contoh kuprum 2 oksida. Hujung dia ada oksida, nampak dia ada O kat sini. Okey, kuprum 2 oksida ataupun dia mungkin kuprum 2 hidroksida. Boleh faham tak pelajar? Setakat ni cikgu terangkan base tu apa. Boleh tak?
Jadi base ini dia mestilah logam oksida ataupun logam hidroksida. Dia dalam bentuk serbuk biasanya. Okey, jadi dalam kes eksperimen 6.4 ni, aktiviti 6.4A ni, okey, logam oksida yang digunakan adalah kuprum 2 oksida. Jadi kuprum 2 oksida ni adalah merupakan apa? Dia adalah sejenis? Logam. Salah. Sejenis? Kuprum 2 oksida adalah sejenis? Cikgu tulis apa ni? Base. Base. Dia adalah sejenis base. Faham tak pelajar? Faham tak? Faham. Akmal faham yang lain? Faham. Faham? Okey, boleh jadi kita ada contoh base kita yang pertama adalah kuprum 2 oksida. Jadi kita tambahkan serbuk kuprum 2 oksida ke dalam asid sulfurik yang ada kat dalam sebuah bikar. Okey, tambahkan. Jadi dia punya rupa susunan radas ni, okey. Okey, ini dia punya rupa cara eksperimen ini dibuatlah. Kamu boleh tengok muka surat 153 kamu tu. So kita ada serbuk kuprum 2 oksida berlebihan ditambah ke dalam asid sulfurik yang dipanaskan. Dihangatkanlah, okey, dihangatkan. Okey, lepas tu dia buat apa? Dia kacau. Lepas kacau, dia terus turaskan. Okey, turaskan. Turas tu maksudnya apa? Dia mesti gunakan corong turas dan juga kertas turas lah dekat sini. Cikgu harap kamu masih ingat lagi teknik turasan ni. Okey, jadi maksudnya dia lepas dia kacau serbuk kuprum 2 oksida dalam asid, lepas tu dituraskan. Okey, dituraskan dan baki turasan adalah kuprum 2 oksida berlebihan. Okey, nampak pelajar? Baki turasan. Baki turasan ni dia duduk dekat mana? Baki turasan. Disebut kat sini baki turasan. Baki turasan tu dia akan berada di dalam apa ni? Kertas turas. Kertas turas. Okey, bila kita turaskan bahan, kita akan tapiskan dia lah. Jadi baki turasan itu adalah serbuk kuprum 2 oksida berlebihan. Maksudnya yang dah tak larut lagi. Okey, yang dah tak larut lagi kita turaskan dan hasil turasan. Nampak ni perkataan yang diguna, hasil turasan. Hasil turasan ni adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey, larutan kuprum 2 sulfat. Jadi tadi kita ada, okey, kita punya tindak balas ini, tadi kita ada asid sulfurik. Okey, asid sulfurik, kemudian dia tambah dengan kuprum 2 oksida. Nampak kamu dah kena tahu untuk bab 6 ni pelajar, kamu dah kena pandai buat persamaan kimia. Kena pandai buat simbol bagi formula, pandai buat formula kimia bagi sebatian yang digunakan. Okey, tadi kita gunakan kuprum 2 oksida. Ingat balik, kuprum 2 cas dia 2 positif. Oksida cas dia 2 negatif. Bila cross 2 dengan 2, so dia jadi CuO. Jangan tanya cikgu, jangan pula kamu tergaru-garu kepala pula. Kenapa cikgu? Kuprum 2 oksida formula dia macam ni. Okey, asid sulfurik yang ni tolong ingat. Okey, asid sulfurik bunyi dia tak sama dengan dia punya formula. Tapi kamu kena ingat, ini formula asid sulfurik. KH2SO4. Sulfat dekat sini ada ion sulfat. Okey, dan asid dia mesti ada ion hidrogen. Jadi asid sulfurik tambah kuprum 2 oksida. So hasil dia kita akan dapat larutan apa kat sini? Larutan apa kat sini? Hasil dia. Pelajar, ni hasil dia. Tadi kita dah tambahkan kat sini. Ini kat sini asid sulfurik campur kuprum 2 oksida. Hasil dia kita dapat apa? Sebut? Larutan. Kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2, larutan ni, larutan kuprum 2 sulfat. So kita dapat kuprum SO4, CuSO4. Okey, kuprum 2 sulfat. Tadi kita cakap awal-awal tadi kita kata bila asid tindak balas dengan logam oksida, asid tindak balas dengan base iaitu sejenis logam oksida atau logam hidroksida, dia akan hasilkan garam dan
dan garam dan Air. asid. Ya, air. Apa formula air? H2O. Apa formula air? H2O. Okey, H2O. Jadi pelajar, dalam buku teks memang dia bagi tahulah, okey, larutan kuprum 2 sulfat. Macam mana kamu dapat nama garam tu? Okey, pertama sekali cikgu nak kamu tengok, okey, asid. Okey, kat sini. Sulfat ini, anion ini datang daripada asid sulfurik. Okey, jadi kita tengok kat sini, nampak? Ni sulfat. Okey, sulfat. Kenapa dia gerak? Okey, ni sulfat Okey, ni sulfat. Alamak, kenapa dia gerak macam ni? Okey, sulfat. Nampak ion sulfat ni? Masya Allah, kenapa dia gerak macam ni? Okey, cikgu nak highlight kat sini. So, ni ion sulfat. Okey, datang daripada asid. Dan kuprum datang daripada logam. So garam itu dia mesti combination antara base dengan asid. Right, jadi nama dia kuprum 2 sulfat. Cikgu panggil benda ni sebagai cerai dan curang. Nampak tak? Dia bercerai. Mula-mula pasangan asid sulfurik ni adalah H2 dengan SO4. Okey, dia curang. Dia cerai dulu. Dia bercerai. Okey, bercerai. Sulfat ini dengan hidrogen ini bercerai. Kuprum dengan oksida pun bercerai. Lepas tu dia curang. Kenapa cikgu kata dia curang? Sebab bila dia dah bercerai, dia pergi ambil pasangan orang. Nampak tak? Pelajar nampak tak benda ni? Ini konsep mudah yang cikgu nak terangkan bila kamu buat persamaan kimia. Dia punya konsep ialah cerai dan curang. Dia akan cerai dengan pasangan awal dia, pasangan asal dia kat sini. Lepas tu dia akan curang. Curang maksudnya dia akan ambil pasangan orang jadi pasangan dia. Dia tak setia lah kan? Okay, dia dah cerai. Kalau dia setia, dia akan rujuk balik. Faham tak? Faham tak konsep ni? Faham. Faham tak konsep cerai dan curang ni? Dia mesti jadi anion cation, okey, anion cation, kuprum ni kuprum ini cation, oksida ini anion, okey, dia kena cerai dulu. Lepas tu dia akan combine jadi satu sebatian lain, dalam kes ini dia adalah garam yang akan ambil pasangan orang. Kuprum ambil sulfat. Okey, kuprum ambil sulfat. Dia tak rujuk dengan oksida. Kuprum ni dia tak rujuk dengan oksida. Sebaliknya dia pergi curang dengan pasangan hidrogen tadi. Okey, jadi kat situ kita dapatlah garam. Okey, kita dapatlah ini adalah garam. Okey, ni kuprum 2 sulfat ini adalah garam. Dan kemudian kita, apa yang tak ada lagi sekarang ni? Kamu tengok H2 dengan O. H2O, air. Pun sama juga. H2 tadi, hidrogen 2 ni, dia ambil oksida. Dia tak rujuk balik dengan sulfat. Dia pergi berpasangan dengan oksida pula. Okay, so dekat sini kita dapat air. Boleh faham tak pelajar? Okay, dia sebenarnya sampai kat sini kita dah dapat dah kita punya hasil. Okay, macam mana kita nak langkah yang seterusnya tu adalah langkah di mana, okay, langkah di mana kita dapatkan garam itu. Macam mana kita dapatkan garam? Langkah ini adalah langkah untuk dapatkan garam. Jadi hasil turasan kita tadi dalam bentuk larutan. Okay, larutan. Kemudian kita panaskan larutan ini di dalam mangkuk penyejat. Okay, dalam mangkuk penyejat. Jadi prosedur yang sini adalah sebenarnya prosedur untuk kita dapatkan hablur garam. Okay, jadi kat sini proses penyejatan. Bila kita gunakan mangkuk penyejat ini sebenarnya kita buat proses penyejatan. Penyejatan ni kita nak buang apa? Pelajar, dalam proses penyejatan kita nak singkirkan apa? Kat sini larutan yang kita dapat tadi, ni baki ni kita buang lah. Baki tu dah tak ada dah. Dia adalah kuprum 2 oksida yang tidak bertindak balas dengan asid tadi. Jadi dalam proses penyejatan ni kita nak buat apa? Penyejatan dia adalah kalau dari segi perubahan jirim berubah daripada apa kepada apa? Cecair gas.
Percaya kepada gas. Jadi kita nak buang air kat sini. Larutan mesti ada air kan? So kita nak buang H2O ni. Okey, jadi kita panaskan. Bila kita panaskan, air tadi akan menyejat dan larutan kuprum 2 sulfat yang kita dapat tadi, hasilnya kat sini kita akan dapat larutan tepu. Okey, larutan yang tepu. Larutan tepu ni maksudnya larutan yang pekat. Okey, sangat pekat. Sangat pekat. Okey, bila kita sejukkan, kita akan dapatlah hablur garam. So, garam yang kita dapat kat sini adalah garam apa? Hablur tu maknanya kristal, garam pepejal. Macam garam dapur kita tu, garam putih yang kita buat masak tu, tu dalam bentuk hablur lah tu. Dalam bentuk pepejal, bentuk macam serbuk. So, garam apa yang kita dapat kat dalam mangkuk penyejat kita nanti? Garam apa pelajar? Ni, hablur garam apa yang akan terhasil ni? Husna, hablur garam apa yang terhasil? Kuprum oksida. Kuprum oksida? Kuprum oksida. Kuprum sulfat. Kuprum 2 sulfat. Ya, kuprum 2 sulfat. Kuprum oksida ni bahan. Okey, kuprum oksida ni asal ni tadi dia dah buang dah habis dah. Yang ini yang dah bertindak balas. Sekarang ni dia dah bertindak balas. Okey, asid sulfurik dengan kuprum 2 oksida dia dah bertindak balas. So kuprum 2 oksida dah tak ada lagi dalam cerita ni. Bila kita dapat larutan kuprum 2 sulfat, bermaksud dekat sini yang tinggal adalah kuprum 2 sulfat. Hasil daripada cerai dan curang tadi. Dia dah tak ada pasangan awal, dia dah tak ada dah. Okey, jadi garam yang kita dapat kat sini adalah garam kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat, garam hasil yang kita dapat. Okey, selepas ia disejatkan, kita dapat hablur garam kuprum 2 sulfat. Boleh faham tak ni pelajar? Boleh tak? Boleh? Yang lain? Farin boleh tak? Boleh. Boleh. Sherin? Ija? Boleh. Aina? Eka? Azura? Okey. So cikgu dah ada 13 orang. Sia? Sia boleh faham? Okey, good. Suara jelas macam tu. Bersemangat cikgu dengar suara pagi-pagi macam tu. Arik boleh tak? Damia? Arik boleh. Okey. Okey, cikgu boleh teruskan. Jadi sekarang ni daripada eksperimen ini, okey, daripada eksperimen yang pertama ni, eksperimen asid dengan apa? Eksperimen yang pertama cikgu terang ni, asid bertindak balas dengan Base. base. Okey, asid dengan base akan hasilkan apa Azwa? Asid dengan base akan hasilkan Azwa, asid bertindak balas dengan base akan menghasilkan manalah si Azwa ni? Hilang dah. Okey, yang lain pelajar jawab. Hello. Cikgu ada tak ni? Cikgu ada ke tak ni? Ada cikgu. Ada. Cikgu ada. Okey. Alright. So, asid dengan base akan hasilkan secara umum Garam dan air. garam dan air. Okey? Boleh? Boleh cikgu teruskan? Okey, Boleh. cikgu akan jadi pelajar, tugasan kamu hari ni ialah cikgu dah terang ni, kamu jawab soalan perbincangan ni. Okey, soalan perbincangan. Apa yang berlaku kepada serbuk kuprum 2 oksida yang ditambah ke dalam asid sulfurik? Kat sini. Apa jadi dekat serbuk kuprum 2 oksida ni? Cuba jawab. Apa jadi dekat serbuk kuprum 2 oksida bila kita tambahkan dengan asid sulfurik? Dia akan apa? Apa jadi pada serbuk tu? Dia mengayon ya cikgu. Mengayon? Dia tak mengayon Akmal. Dia memanglah mengayon tapi bukan bila dia mengayon tu maksudnya dia akan
Melarut. Melarut. Ya, betul. Kuprum 2 oksida ni dia akan larut dalam asid sulfurik. Okey, dia akan larut dalam asid sulfurik ni. Maksudnya dia mengayon lah. Okey, cikgu tak kata jawapan Akmal tu salah. Tapi, okey, maknanya dekat sini kuprum 2 oksida bila dengan asid sulfurik ni dia akan betul lah, dia akan jadi ion Cu2+, dia akan jadi ion oksida O2 negatif. Asid sulfurik ini pun dia akan pecah jadi ion H+ dan ion sulfat. Okey, dia akan jadi ion sulfat, SO4 2 negatif. Okey, jadi pelajar betul lah kata Akmal tu dia mengayon. Tetapi macam mana kita nampak mengayon tu? Kita nampak mengayon tu bila serbuk. Kita masukkan tadi asalnya serbuk. Kamu kena faham ni, kita masukkan serbuk. Okey, serbuk. Bila kita masuk dalam ni, kita kacau, dia larut. Faham tak pelajar? Dia macam kamu masukkan Milo, serbuk Milo dalam air panas. Apa yang kamu akan dapat? Serbuk Milo Air tu Milo. dia akan dapat air Milo sebab serbuk Milo tu melarut. Boleh faham tak? Okey, dia bercampur dengan air, so dia dapatlah air Milo tu. Jadi kat sini kuprum 2 oksida ni dia mengayon, betul, dia jadi ion Cu2+ dengan O2 negatif bersama-sama dengan bergabung dengan asid dekat sini. Jadi dia melarut. Kombinasi dua bahan ini. Jadi jawapan dia apa yang berlaku kepada serbuk tu melarut. Serbuk kuprum 2 oksida melarut dalam asid sulfurik. Okey, apakah warna larutan? Okey, ion Cu2 positif ini, okey, ion Cu2 positif yang kita dapat daripada kuprum 2 oksida ni, okey, ion ni cikgu dah conteng banyak-banyak dah ni. Ion Cu2 positif ini warnanya adalah warna biru. Dia tukar semua warna pen cikgu. Okey, warna Cu2 positif ini ion kuprum 2. Warnanya adalah warna biru. Okey, warna biru. Jadi, warna larutan dia adalah warna apa pelajar? Biru. Warna biru. Okey, sebab ada ion Cu2 positif ni. Asid sulfurik yang lain, ion-ion lain ni, ion hidrogen, ion sulfat, ion oksida ni semua tak ada warna. Tetapi kuprum 2 ni dia berwarna biru. Maka larutan yang terhasil adalah warna biru. Okey? Kemudian yang ketiga, tuliskan persamaan kimia. Tak nak cakap dah, buat dah. Cikgu dah buat. Okey, cikgu dah buat, kamu fahamkan. Okey. Ni persamaan kimia adalah, inilah dia persamaan kimia. Okey, daripada persamaan kimia yang ditulis, lengkapkan persamaan perkataan berikut. Ni pun dah banyak kali ulang dah daripada tadi. Cikgu rasa dah lebih daripada 10 kali dah cikgu ulang. Asid campur base dapat apa dan apa. Okey, jadi tugas kamu jawab soalan perbincangan ini untuk aktiviti 6.4A. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tindak balas yang kedua. Okey, tindak balas asid dengan logam reaktif. Okey, tindak balas asid dengan logam reaktif. Okey, logam reaktif. Awal-awal tadi cikgu dah bagi tahu kamu di dalam makmal ada 3 logam reaktif yang kita boleh tambahkan. Apa dia? Yang pertama, logam apa? Contoh logam reaktif. Kamu boleh ingat Aluminium. Okey, kita ikut. Okey, aluminium tu dia yang kedua lah kalau ikut dari segi kedudukan. Okey, yang atas sekali apa yang paling reaktif? Magnesium. Magnesium. Okey, magnesium. Dan yang satu lagi adalah Zinc. zinc. Okey. So ini adalah 3 jenis logam reaktif. Bila cikgu sebut logam reaktif, biasanya dia adalah merupakan serbuk logam ataupun pita. Pita ni macam tape lah. Kepingan. Okey, kepingan logam tu masuk je dalam asid. Ataupun serbuk logam masuk dalam asid. Okey, untuk eksperimen B ni, tindak balas asid dengan logam reaktif, kita gunakan serbuk. Okey, kita gunakan serbuk. Nampak ni serbuk zinc berlebihan. Okey, serbuk zinc berlebihan. Jadi zinc ini adalah logam reaktif, dimasukkan di dalam asid hidroklorik. Formula dia HCl. Okey, kita masukkan sahaja serbuk
zinc. Dia bukan zinc oksida, dia bukan zinc karbonat, dia bukan zinc hidroksida, tak ada. Dia serbuk zinc semata-mata. Boleh faham pelajar? Okey, jadi zinc itu atau serbuk zinc itu dimasukkan dalam asid hidroklorik. Ni dia tak guna asid sulfurik dah, dia guna asid hidroklorik. Tapi dia masih lagi asid lah. Okey, so dia masukkan asid hidroklorik. Okey, kemudian dia kacau. Dia kacau. Okey, lepas tu dia buat lagi step yang sama. Kalau ikut kat sini dia tak bagi tahu kamu step apa. Jadi dia cikgu gunakan gambar ni. Okey, kacau, lepas tu dia turaskan. Okey, turaskan. Okey, bila dia turaskan, baki turasan ni tadi adalah merupakan serbuk zinc berlebihan yang tidak bertindak balas. Dah lebih. Okey, dah lebih dia tidak bertindak balas. Okey, semua asid telah bertindak balas dengan zinc mana yang sepatutnya. So yang lebih itu dia akan turas. Boleh tak faham step yang ni? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Turas ni, okey, maknanya kat sini kita nak buang kita punya serbuk zinc yang tak bertindak balas. So hasil turasan adalah larutan zinc klorida. Nampak tak? Tadi ke atas kita ada kuprum 2 sulfat sebab kita guna asid sulfurik. Sekarang kita guna asid hidroklorik HCl. Okay, HCl. Jadi kita punya larutan garam yang terhasil adalah zinc klorida. Okay, larutan zinc klorida. So proses yang bawah ni sama adalah proses untuk dapatkan hablogaram. Jadi dia buat penyejatan. Okay, dia buat proses penyejatan dekat sini. Kat sini kalau kamu tengok kat sini dia gunakan mangkuk penyejat kan. Jadi kat sini sebenarnya dia nak buat proses penyejatan lah. Dia nak release ataupun dia nak buangkan molekul air. Okay, dia nak buang molekul air. So hasilnya dia akan dapat garam. Garam apa kat sini yang kita akan dapat? Garam apa? Apa nama garam tu? Garam apa pelajar? Zinc klorida. Yes, very good. So garam yang kita dapat ni adalah garam zinc klorida. ZnCl2. Zinc 2 positif, Cl negatif. Jadi 2 turun bawah dapatlah zinc klorida. Boleh tak? Boleh tak? Jadi kat sini kita dapat asid campur dengan logam, kita akan dapat garam. Okey. Dan di bawah ni sebenarnya semasa proses kita tambah asid dengan zinc tadi, asid dengan logam ni, okey, ni contohlah. Ini bukan contoh. Macam mana cikgu nak cakap? Kita nak terangkan apa bahan lain. Apa bahan lain yang terhasil. Semasa kita tambahkan serbuk zinc, yang ini kita buat dalam bika. Dalam bika kita susah nak nampak, susah kita nak kumpulkan gas yang terhasil. Tapi kita boleh nampak bila kita masukkan serbuk logam reaktif ke dalam asid, kita akan nampak terhasilnya gelembung-gelembung gas. Okey? Gelembung gas tahu tak? Bubbles. Okey, jadi macam kita masukkan serbuk dalam asid hidroklorik ni, kita boleh nampak bubbles akan terhasil. So pemerhatian kita adalah gelembung-gelembung gas terhasil. Kamu boleh bayangkan gelembung gas tak? Kamu boleh bayangkan gelembung gas tak? Boleh. Boleh? Okey, bagi cikgu contoh kalau gelembung gas ni macam mana? Okey, pernah makan Panadol soluble tak? Panadol soluble yang besar tu, yang besar. Benar. Macam mana rupa dia, macam mana cara nak makan Panadol tu? Kamu telan terus. Campur air. Campur dengan air. Kita kena masukkan Panadol tu dalam air. Apa jadi bila kita masukkan Panadol tu dalam air? Apa jadi pelajar? Keluar buih. Buih. Okey, dia keluar buih ataupun gelembung gas. Jadi rupa dia, keadaan itu samalah macam serbuk logam reaktif ni tadi, contoh serbuk zinc, kita masukkan dalam asid, kita akan dapatlah buih-buih tu, gelembung gas itu. Dan jika kita uji gelembung gas itu dengan kayu uji bernyala. Okey, kalau kita guna kayu uji bernyala, kita nak uji gas apa? Kalau kita guna kayu uji bernyala, kita nak uji gas apa?
Eka? Hydrogen. Very good. Oh, tepat pada masanya cikgu sebut nama dia pun jawab. Okay, gas hidrogen. Okay, apa pemerhatian yang kita dapat pada kayu uji bernyala ni? Apa jadi? Pemerhatian yang pertama, kita nampak gelembung gas terhasil. Kemudian pemerhatian yang kedua, kayu uji tu jadi apa? Bila kita uji gelembung gas tadi dengan kayu uji bernyala, apa pemerhatian pada kayu uji bernyala ni? Alin? Bunyi pop ke? Betul lah tu. Oh, dalam pada dia macam tak confident tu kan. Betul lah jawapan dia. Bunyi pop. So, kita akan nampak pop. Kita akan dapat dekat sini, dekat mulut tabung uji yang kita masukkan serbuk logam tadi tu, dia akan bunyi pop. Sebab adanya gas hidrogen. Sebab itu kita uji dengan kayu uji bernyala. Jadi, logam reaktif bila bertindak balas dengan asid, dia akan hasilkan apa belajar? Bila logam asid campur dengan logam reaktif, dia akan hasilkan, kita dapat yang pertama tadi kat atas kita dapat apa? Garam. Garam, dan kat bawah ni kita nak uji satu lagi hasil yang kita dapat, iaitu Gas hidrogen. gas hidrogen. Okey? Jadi dalam persamaan yang kamu buat nanti, cikgu nak kamu belajar buat persamaan kimia antara asid hidroklorik dengan zinc. So HCl tambah zinc, kamu akan dapat zinc klorida dan gas hidrogen. Untuk buat persamaan ini, kamu kena tahu dia punya hasil tu apa. Kalau tidak, kamu tak boleh. Zinc dah. Zinc memang solo. HCl ni yang bercerai. Dia mula dia couple, lepas tu dia cerai hidrogen dengan klorida. Lepas tu klorida ni curang dengan zinc, dapatlah zinc klorida. Zinc memang solo kan, dia memang single, jadi dia tak curang lah. Okey, tapi dia jahat sebab dia pergi ambil pasangan orang. Tapi hidrogen ni dia akan jadi satu gas hidrogen yang merupakan satu lagi hasil apabila asid bertindak balas dengan logam reaktif. Boleh faham pelajar? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh? Semua boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Dan yang terakhir kita nak tengok hari ni adalah tindak balas asid dengan karbonat logam. Okey, karbonat logam ini adalah apa-apa logam yang hujung dia ada CO3. Macam contoh kalsium karbonat ni. Nampak? Okey, apa-apa logam, zinc ke, magnesium ke, aluminium ke, belakang dia ada CO3. Okey, kamu boleh nampak ni belakang dia ada CO3. So karbonat, CO3 ni adalah ion karbonat lah. Okey, CaCO3, kalsium karbonat. So dalam eksperimen kita yang seterusnya, yang C ni, kita tindak balaskan asid nitrik dengan kalsium karbonat. So asid nitrik ini adalah sejenis asid lah. Okey, asid nitrik itu adalah sejenis asid. Okey, asid tindak balas dengan kalsium karbonat. Siapa yang baru masuk ni? Ada orang baru masuk ke? Ke keluar masuk balik? Ke tak boleh masuk? Siapakah gerangan? Iskandar. Iskandar baru masuk ke? Ke terkeluar tadi masuk balik? Okey, baik. Baru masuk. Tahniahlah Iskandar. Harap-harap dah gosok gigi, dah basuh muka semua lah ya. Okey, baik. Jadi asid nitrik tambah dengan kalsium karbonat. Kalsium karbonat adalah karbonat logam. Okey, kalau kamu tengok dalam setup radas ni, dia alirkan hasil bila kita tindak balaskan kalsium karbonat dengan asid tu akan dapat hasil iaitu gas. Gas itu dialirkan ke air kapur. Okey, dialirkan ke air kapur. So cikgu nak tanya, gas apa yang kita nak confirm dengan dia? Kita nak confirmkan gas itu terbentuk, kita alirkan dengan air kapur. Tujuan kita alirkan air kapur ni untuk uji gas apa kat sini sebenarnya? Kita nak uji gas sebenarnya kat sini.
Kita nak uji satu gas yang terhasil yang kita nak uji di dalam air kapur. So apa gas yang sebenarnya masuk dalam air kapur ni? Gas apa pelajar? Karbon dioksida. Very good, Leka. Leka kan tu? Leka kan? Yeah. Okey. Karbon dioksida. Okey, apa jadi kalau betul-betul ada gas karbon dioksida, apa jadi dekat air kapur ni? Kalau betul-betul gas karbon dioksida dihasilkan daripada tindak balas ini, apa jadi pada air kapur? Aina? Aina? Kalau betul-betul ada gas karbon dioksida, dia memang hadir dalam tindak balas ni, apa jadi pada air kapur ni? Aina? Aina dah tak ada ke? Azwa? Mana Aina? Tadi cikgu nampak Aina. Aina Umaira. Apa jadi pada air kapur kalau gas karbon dioksida memang terhasil daripada eksperimen ini, daripada tindak balas ni? Aina? Aina tahu tak jawapan? Ke tak tahu? Jadi keruh ke? Yelah tu, betul lah tu Azwa. Oh, dia memang main macam main teka-teki je. Cikgu dia jadi keruh cikgu. Yelah dia betul lah tu Azwa. Jadi air kapur, jika ada karbon dioksida, dia akan jadi ke apa? Kelat? Ke apa? Semua jawab pelajar, ke apa? Keruh. Keruh. Tahu keruh tak? Tahu keruh tak? Tahu keruh tak? Warna air kapur adalah clearless, dia jernih. Okey, bila ada karbon dioksida, dia akan jadi keruh. Jadi, tindak balas di antara karbonat logam dengan asid akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, dia akan hasilkan gas karbon dioksida. Lepas tu, dalam masa yang sama, confirm dia akan dapat garam lah. Okey, dia akan dapat garam. Kalsium, kalau kat sini dengan asid nitrik kan. So, kalsium nitrat. Garam kalsium nitrat. Kan cikgu cakap tadi dia cerai dan curang. Ingat cikgu punya konsep ni, cerai dan curang. Dia mesti tukar pasangan. Kalsium dengan karbonat ini dia mesti berpisah. Hidrogen dengan nitrat ini dia akan berpisah. So, dia akan tukar pasangan. Jadi, kalsium nitrat campur dengan gas karbon dioksida dan juga kita akan dapat air H2O. Okay, H2O. Jadi kat sini bila kamu kena buat persamaan, kamu kena tahulah hasil dia. Kamu kena tahu hasil dia. Asid bertindak balas dengan karbonat logam ni, kita akan dapat garam. Okay, garam. So dalam kes kita ni, garam kalsium nitrat. Lepas tu kita akan dapat CO2, gas karbon dioksida, dan kita akan dapat H2O. Ini kamu kena jawab persamaan perkataan. Perkataan maksudnya kamu kena bagi tulis kat sini lah, gas karbon dioksida, ini adalah air. Tapi untuk soalan nombor 4 ini, kamu tulis persamaan kimia. Okay, so HNO3, buat macam tadi cikgu buat. HNO3 tambah dengan CaCO3. Konsep dia adalah cerai dan curang. Dia tukar pasangan. Kecuali CO2 kat sini dia memanglah. Okey, kat sini kamu buat persamaan, kamu buat formula garam. Okey, CO2 tambah dengan H2O. Ini adalah persamaan yang kamu akan buat. So cikgu nak kamu seimbangkan. Bila dah dapat persamaan ini, kamu kena seimbangkan. Kalau kamu tengok kat sini, hidrogen ada 2 kat sebelah kanan. Sebelah kiri hidrogen ada 1. So kena seimbangkan. Jadi apa? Okey? Boleh faham tak pelajar? Boleh tak untuk soalan nombor 4 ni tulis persamaan kimia? Okey, kamu Boleh. kena. Okey, nampak soalan nombor 3. Apa yang cikgu bincang ni sebenarnya adalah jawapan-jawapan bagi soalan-soalan kamu lah. Nama garam yang terhasil, gas yang terbebas. Okey, bagaimana cara menyingkirkan ketulan kecil yang berlebihan daripada larutan garam yang terhasil? Dia tak tunjuk kat sini prosedur seterusnya lah. Okey, macam mana kita nak asingkan? Macam mana kita nak singkirkan? Macam mana kita nak buang tu? Kita tak nak kalsium karbonat yang berlebihan tu, kita tak nak.
kita nakkan garam kalsium nitrat yang hasil akhir tu. So macam mana kita nak buang yang ketulan kecil ni? Dia dah ulang dua perkara yang atas tu balik semula. Iaitu kita buat proses penurasan. Okay, kita lakukan proses penurasan. Okay, kemudian soalan nombor 1, tujuan menggunakan ketulan kecil. Dekat sini dia tanya kenapa guna ketulan kecil. Kenapa kena guna ketulan kecil? Kenapa tak masukkan batu marmar sekeping kat situ? Marmar ni mozek lah, mozek. Marmar, kalsium karbonat ni adalah mozek. Okay, boleh tak belajar? Boleh tak? Boleh ke Boleh. tak? Boleh Okay, kita nak cuba buat satu aktiviti hari ni. Simple aktiviti tetapi mungkin dia akan teknikal sikit lah sebab cikgu nak guna satu apps baru. Cikgu tak tahulah jadi ke tidak ni dengan kamu ni. Simple je sebenarnya aktiviti cikgu nak buat hari ni. Kamu punya latihan samalah macam yang cikgu minta kamu buat tadi. Latihan jawab soalan perbincangan bagi tiga aktiviti tersebut. Jawapan cikgu dah bagi. Okay, jawapan cikgu dah bagi. Alright. Untuk aktiviti hari ni, sekejap cikgu nak, mana cikgu punya meet ni? Meeting cikgu mana? Okay. Cikgu stop presenting dulu. Just ada 3 soalan simple, pendek, senang je. Tapi kita nak cuba aktiviti ni. Kalau aktiviti ni boleh, maksudnya next time kita bolehlah buat kan aktiviti ni. Okay, kamu tengok dekat ruangan chat kamu. Okay, kamu boleh tak nampak nama kamu dan ada link kat bawah tu. Dekat chat. Nampak tak? Nampak tak belajar? Dekat chat. Hello, cikgu ada lagi tak ni? Ada. Ada. Okay. So, kamu boleh nampak tak dekat ruangan chat kamu tu? Okay, ruangan chat kamu tu ada. Okay, kalau kamu tengok dekat ruangan chat kat tepi ni, ada apa? Link. Nama kamu dan link. Nampak? Nampak tak? Ya Allah, tolonglah jawab. Nampak ke tidak? Nampak. Nampak. Okay, nampak. Okay. Cuba kita cuba. Alright. Cuba kamu tekan link tersebut. Okay, cuba kamu tekan link tersebut. Dapat tak kamu masuk ke dalam cikgu punya? Dapat tak kamu tekan link Plickers tu? Boleh tak? Slow sekejap. Sedang. Nama saya tak ada pun cikgu. Nama kamu tak ada? Iskandar ke tu? Ada. Mana boleh tak ada? Ada ni cikgu dah daftarkan nama kamu. Kat mesej tu separuh je cikgu. Oh, serius ah? Sekejap Okey. Separuh je ke yang masuk? Dia akan masuk balik yang sama. Lepas Ju dah tak ada dah. Percaya?
Takkanlah cikgu kena masuk satu-satu. Yang dah ada tu boleh tak masuk? Boleh dapat tak Boleh. pergi akses dekat boleh tunggu cikgu nak mulakan ni kejap. Semalam cikgu cuba dia boleh paste semua link. Cikgu ikut senarai nama. Mestilah semua ada. Okey, semua dah ada dah? Dah ada dah? Alright. Now, Cikgu, saya tak ada. siapa tu? Sia tak ada meh? Sia. Sebenarnya cikgu boleh copy semua sepatutnya. Copy masuk dekat sini. So 18 punya orang nama semua ada kat situ. Tak tahu kenapa hari ni dia jadi macam ni. Okay. Now. Dah semua ada. Boleh? Okay, cuba kamu jawab soalan tu. Okay, boleh jawab tak? Boleh. Boleh. Okay, dah. Baru ada. Semua dah jawab dah ni. Dah dapat jawab dah ke? So, Akmal jawab, Arik dapat jawab, Ija dapat jawab, betul? Orang yang cikgu sebut ni, Ija dapat jawab, betul? Betul. Okay, Alin dapat, Farin dapat. Memang boleh jawab cikgu nak confirmkan ni, betul ke boleh jawab ni? Memang betul kamu nampak ke? Memang boleh jawab ke boleh pilih ke? Okay, betul Betul. Alright. Okay, baik. Asid bertindak balas dengan base menghasilkan jawapan dia apa? Pelajar jawapan dia Garam apa? dan air. Garam dan air. Very good. Okay. Kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, ada 3 soalan je. Tak banyak pun. Alright. Boleh nampak soalan tu sekarang? Nampak. Okay. Cuba kamu jawab. Asid campur dengan logam reaktif. Right, asid campur dengan logam reaktif. So dapat apa? Apa cikgu tak nampak orang yang menjawab ni? Okay, dah jawab ke? Dah? Dah. Dah. Okay. Okay, jadi pelajar. Asid campur logam reaktif, jawapan dia apa? Garam dan gas hidrogen. Okay, very good. Okay, garam dan gas hidrogen. So kita akan dapat garam dan gas hidrogen. Okay, dan soalan yang terakhir. Okay, asid campur karbonat logam. Okay, cuba jawab.
Apa cikgu tak boleh dapat? Penuh ni jawapan penuh. Okay dah. 5 second lagi. Asid campur karbonat logam dapat. Okay. So kita dapat apa tu? Asid campur karbonat logam, jawapannya? Jawapannya? Belajar. Asid Garam. campur karbonat. Gas karbon dioksida. Ya, garam campur air, campur gas karbon dioksida. Okay, jadi itu adalah cara bagaimana kita nak tiga konsep asas yang kamu mesti tahu untuk kita mengkaji sifat kimia bagi asid. Okay, sifat kimia bagi asid. So, cikgu harap kamu boleh jawab soalan perbincangan bagi ketiga-tiga eksperimen 6.4A, B dan juga C. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada soalan, itu saja. Kita pun dah habis terlebih 2 minit dah cikgu ni. Okey, terlebih 2 minit dah cikgu punya kelas ni. So, itu saja kelas kita hari ini. Tak boleh stop.